Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat PQDM dan semua hadirin dan hadirat ataupun para penonton muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini sekali lagi kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sambung bacaan kita pada buku sehari atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sehari-hari. Dan hari ini kita akan bincangkan tentang sunnah fajar. Itulah apa yang sunat kita buat selepas daripada masuknya waktu fajar. Kalau sebelum daripada ni kita cerita tentang waktu sebelum fajar, ada tahajudnya, ada witirnya. Sekarang ni kita kata sunnah pada waktu fajar. Apa benda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat pada waktu fajar? Mudah-mudahan kita adjust hidup kita ni walaupun tidak 100% boleh menyerupai Nabi. Yalah, kalau orang boleh ikut betul-betul tu memang dahsyatlah, hebatlah, payah rasanya nak dapat tu. Kalau tidak boleh pun kita dapat sedikit ikut beberapa sunnah yang kita mampu buat. Biarkan pastikan dia tepat dengan apa yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sunnah fajar padanya ada beberapa sunnah. Sunnah fajar adalah sunnah rawatib yang pertama yang dilaksanakan seorang hamba dalam satu hari. Dalam amalan ini terdapat beberapa sunnah. Dalam sunnah tu ada lagi sunnah. Sebelum membahasnya, ada baik kita ketahui dahulu hal-hal yang berkaitan dengan sunnah rawatib. Sunnah rawatib maknanya adalah sunnah yang dilakukan secara rutin. Yakni salat sunat yang senantiasa dijaga, rutin Nabi SAW jaga. Yang mengikuti salat fardu. Yakni salat sunat yang diikuti atau yang mengikuti salat fardu. Para ulama berbeza pendapat soal jumlah sunnah rawatib ini kepada dua pendapat. Pendapat pertama, 10 rakaat. 10 tu macam mana? 2 rakaat sebelum fajar, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib dan 2 rakaat selepas isya'. Semuanya 10 rakaat yang disepakati oleh seluruh para ulama sebagaimana yang dinukilkan oleh Ibn Hubairah rahimahullah. Jadi 10 ni sepakat, semua orang sepakat 10 ni sunnah yang Nabi jaga. Jadi pendapat pertama kata 10 dan ini merupakan pandangan semua orang, memang sunat ni ada. Mereka berdalil dengan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia kata, aku menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib dan 2 rakaat selepas isya' serta 2 rakaat sebelum subuh. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu tidak ditemui oleh sesiapa pun. Pendapat pertama. Pendapat yang kedua, jumlahnya 12 rakaat. Ini ada sedikit salah taib ni. Dia sebenarnya 12 rakaat. Okey, 12 rakaat. 11 rakaat ni sembahyang malam tu. Okey, 12 rakaat iaitu tambah lagi 10 tadi, mana tambah?
ada 2 rakaat lagi yang tambah sebelum zuhur, jadi 4. Tadi 2 rakaat sebelum zuhur, ni 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi ini adalah pendapat yang lebih kuat daripada yang pertama. Maknanya 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak dan 2 rakaat sebelum subuh. Dalil pandangan yang kedua ni, hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari. Aisyah kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Dalam hadis Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya salat di rumahku sebelum zuhur 4 rakaat. Itu jadi hujah yang pertama, Aisyah kata Nabi ni semayang sebelum zuhur 4 rakaat. Sunat. Hadis yang kedua, hadis Ummu Habibah radhiyallahu anha. Dia kata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa salat 12 rakaat dalam satu hari satu malam, maknanya salat sunat, akan dibangunkan untuknya satu rumah di syurga. Dikeluarkan oleh Tirmizi dengan tambahan 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak dan 2 rakaat sebelum solat fajar. Jadi pendapat yang kedua ni berhujah dengan 2 hadis, satu hadis Aisyah radhiyallahu anha dan satu hadis Ummi Habibah. Para ulama juga berbeza pendapat soal cara mengkompromi antara hadis Ibnu Umar dan hadis Aisyah di atas. Ada yang mengatakan 10 berbetul, 12 berbetul. Yakni kadang-kadang Nabi buat 10, kadang-kadang Nabi buat 12. Ada yang kata dalam keadaan 2 hadis yang saling bertentangan, maka diambil hadis yang terdapat tambahan, maka sebelum zuhur seorang salat 4 rakaat. Okey. Ada yang kata Aisyah meriwayatkan Nabi 4 rakaat sebab Nabi salat di rumah 4 rakaat. Kalau Nabi salat di masjid, Nabi salat 2 rakaat. Ada yang kata macam tu. Jadi Ibnu Umar meriwayat waktu dia nampak dia di masjid. Aisyah meriwayat waktu Nabi salat di rumah. Jadi ada waktu Nabi di rumah, Nabi salat 4. Kalau di masjid, Nabi salat 2. Sunat. Itu ada pendapat yang kata. Pendapat yang lebih kuat, wallahu ta'ala alam, adalah mengambil yang terdapat tambahan padanya kerana ada kemungkinan bahawa Aisyah radhiyallahu anha mengetahui sesuatu di rumahnya yang tidak diketahui oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ini juga yang ditunjukkan oleh hadis Ummu Habibah dalam Sahih Muslim, barang siapa yang salat 12 rakaat dalam satu hari satu malam, maka akan dibangunkan untuknya satu rumah dalam syurga. Jadi kesimpulan daripada 2 pandangan ni, lebih aula, lebih utama, lebih baik kita ambil yang 12 rakaat. Kerana hujah tadilah, kerana Ummul Mukminin Aisyah dan Ummu Habibah, dua-dua ni lebih tahu apa yang Nabi buat di rumah masing-masing. Jadi Ibnu Umar dia hanya tengok keadaan Nabi di masjid. So kita ambil pandangan orang yang lebih dekat dengan Nabi, orang yang lebih kenal Nabi, iaitulah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian dalam bab sunat rawatib ni, mana lebih utama? Solat di masjid ke solat di rumah? Yang lebih utama solat sunat rawatib ni solat di rumah. Berdasarkan hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka salatlah wahai manusia di rumah-rumah kalian, kerana sesungguhnya salat seorang lelaki yang paling utama itu di rumahnya kecuali salat fardu. Nabi kata salat sunat ni baik salat di rumah, melainkan yang fardu salat di masjid. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Laksanakanlah sebahagian dari salat-salat kalian di rumah-rumah kalian. Janganlah jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Seperti kuburan. Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang telah menunaikan salat di masjidnya, maka jadikanlah untuk rumahnya satu bahagian dari salatnya, kerana Allah menjadikan kebaikan di rumahnya dari salatnya. Jadi kita ni kena salat di rumah. Salat apa salat di rumah? Salat sunat. Aulanya salat sunat ni di rumah. Salat fardu jangan pula salat di rumah. Kita pakat-pakat pergi salat di masjid. Jadi salat rawatib ni nak salat di mana? Di rumah lebih aula. Tapi kalau tok imam tu dia qamat cepat ustaz, kalau kita sembahyang di rumah, assalamualaikum warahmatullahi, start motor pergi tu, pergi sampai tok imam dah nak bagi salam dah. Mungkin sebab rumah kita jauh. Ataupun tok imam atau tok bila qamat cepat. So macam mana ustaz? Kalau kita nak buat. So kalaulah keadaan tempat kita antara subuh dengan waktu kerja tu sempit sangat. Jadi nak tunggu orang yang solat sunat di rumah datang ke masjid lama, dan orang pula nak cepat-cepat habis pada solat nak keluar pergi kerja. So kita katakan boleh sahaja solat qabliyah ba'diyah ni di masjid. Boleh. Aula di rumah, tapi bukanlah maksud tidak boleh solat sunat rawatib di masjid. Kalau rumah kita dekat, maka solatlah di rumah sehingga kita tak terlepas takbir bersama imam, atau tak terlepas bilangan rakaat bersama dengan imam, atau kita tak terlepas solat jemaah tu sendiri. Okey, jadi bolehlah kalau orang kata ustaz saya nak solat qabliyah di rumah, boleh. Jawapan dia boleh. Kalau keadaan itu menyebabkan kita tak sempat untuk salat di masjid, maka kita salatlah qabliyah itu di masjid. Lepas tu qamat tu lepas tu salat fardu. Alhamdulillah. Baik. Sunnah rawatib yang sangat ditekankan, yakni sunat rawatib dalam banyak-banyak salat sunat rawatib tu yang 12 tu, yang paling ditekankan ialah salat sunat fajar. Daripada 12 rakaat, qabliyah fajar ni yang utama. Sehingga dalil dia, Aisyah radhiyallahu anha kata, Nabi ni tidak pernah benar-benar menjaga amalan sunnah melebihi salat 2 rakaat sebelum subuh. Nabi sangat jaga yang ni. Sangat jaga. Qabliyah subuh ni Nabi sangat jaga. Sehingga Nabi kata Aisyah, Nabi tak pernah benar-benar jaga salat sunat ni lebih daripada Nabi jaga salat qabliyah subuh 2 rakaat. Dalam hadis yang lain, Aisyah radhiyallahu anha bagi tahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 rakaat sunat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat qabliyah fajar ni lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dahsyat. Okay. Dan dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha juga, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika baginda bersabda tentang 2 rakaat. Baginda bersabda tentang 2 rakaat ketika terbit fajar. Kata Nabi, sungguh 2 rakaat itu lebih aku sukai dari dunia seluruhnya. Besarnya fadilat solat qabliyah subuh ni. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim terdapat hadis yang menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat sunat fajar dan witir, baik dalam keadaan bermukim atau dalam perjalanan musafir. Sangat-sangat dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 salat. Jadi bab salat rawatib ni yang paling utama ialah salat qabliyah subuh. Lepas tu kita boleh qada kalau terlepas ni. Qada boleh. Aku nak sembahyang qada. Qada apa ni? Qada qabliyah subuh tadi tak sempat datang. Orang qamat dah. Jadi lepas daripada solat kita pun niat, aku nak niat qada qabliyah subuh tadi tak sempat dah tadi. Dibolehkan. Dengan syarat kita memang ahli yang senantiasa jagalah qabliyah subuh tu. Jangan memanja-manja je qada. Setahun tu qada terus.
Janganlah macam tu. Bolehlah qada tapi jadikan kebiasaan kita solat pada waktunya. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, oleh kerana itu baginda tidak pernah meninggalkan salat sunat fajar dan salat witir, baik dalam keadaan musafir ataupun tidak. Dalam keadaan musafir, baginda terus melakukan salat sunat fajar. Dan salat witir adalah yang paling ditekankan dari seluruh amalan sunnah. Tidak pernah dinukilkan dari baginda dalam keadaan safar, baginda melaksanakan salat sunat rawatib, melainkan keduanya. Maknanya apa? Kita kan dalam salat bila musafir, kita salat jamak qasar. Jadi bila jamak qasar ni tak ada qabliyah dah. Tak ada ba'diyah, tak ada orang qabliyah dulu solat qasar. Lepas pada tu ba'diyah pula solat qasar. Tak ada. Yang 4 pun Allah dah bagi kurang, takkan kita nak pergi tambah balik. Jadi kalau kata nak solat sunat tu tambah lagi 2 rakaat, lebih baik kita solat tamam. Kalau kira lah, kalaulah dikira macam tu. Tapi afdalnya aula ialah kita salat qasar berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita tidak salat qabliyah ba'diyah. Kenapa? Kerana itulah contoh yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi boleh salat qabliyah ni ialah qabliyah rawatib subuh. Sunat rawatib untuk fajar, sunat fajar ni dibolehkan untuk qabliyah dulu sebelum fardu. Walaupun orang tu musafir. Kerana subuh ni dia tak ada qabliyah dah. Tak ada ba'diyah. Jadi memang kita, subuh ni dia tak ada qasar lah. Jadi dia boleh qabliyah lah. Adapun maghrib, adapun isyak, zuhur, asar, dia jadi qasar, Tuhan dah bagi keringanan lah. Baik. Salat sunat fajar memiliki kekhususan dari beberapa sisi. Ini dengan molek. Kalau kita cerita bab kelebihan solat qabliyah subuh ni, ada kelebihan khusus untuk sunat qabliyah subuh ni dalam beberapa sisi. Pertama, ia tetap disyariatkan sama ada musafir ataupun tidak. Waktu bermukim pun Nabi solat, waktu musafir pun Nabi solat. Ini menunjukkan betapa pentingnya solat qabliyah subuh. Sampai musafir pun Nabi solat qabliyah subuh ni. Adapun solat rawatib yang lain, maka yang sunnah adalah ditinggalkan dalam keadaan safar seperti sunat rawatib zuhur, maghrib dan juga isyak. Tahu kelebihan dia khusus. Yang kedua, ganjaran dia lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana keterangan yang kita dah baca. Dan yang ketiga, disunnahkan untuk dilaksanakan secara ringan. Walaupun pahala dia besar, tapi tetap saja kita sunnatkan atau disunnahkan untuk melakukan dalam keadaan ringan. Maknanya baca pendek je lah. Jangan qabliyah subuh baca panjang. Hal ini ditunjukkan oleh hadis Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa salat 2 rakaat fajar, baginda meringkaskannya. Sehingga aku berkata di dalam hati, apa Nabi ni baca ke tidak Fatihah? Kerana terlalu pendeknya bacaan Nabi pada qabliyah subuh. Okey, jadi maksudnya kita baca bacaan yang ringan, baca pendek je. Akan tetapi dengan syarat meringankan salat ini jangan sampai mengurangi yang wajib atau terlalu cepat sehingga terjatuh pada hal yang dilarang. Okay. Keempat, dalam sunat fajar, setelah baca Fatihah disunatkan baca Qul Ya rakaat pertama dan disunatkan baca Qul Huwallahu Ahad pada rakaat yang kedua. Boleh baca pendek. Tapi ada kalau nak baca panjang sikit, pada rakaat pertama baca ayat Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq wa Yaqub wal asbaq wa ma utiya Musa wa Isa
wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Sunat baca ayat tu. Kalau selama ni kita nak baca ayat yang kuliah qul Allah, cuba pula-pula kadang-kadang kita baca ayat wa qulu amanna billah. Rakaat yang kedua baca qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Okey, surah Ali Imran ayat 63. Jadi sunnah datang dalam beberapa bentuk, hendaknya diamalkan secara bervariasi. Maknanya kalau kita tahu satu sunnah begitu, kita buat. Kita tahu sunnah lain, kita buat juga. Mana kita buat 2-3 bentuk sunnah, kita buat 2-3, kita boleh buat 2-3 dan kita juga boleh buat satu daripada yang banyak-banyak itu. Tapi keutamaannya, kalau kita mampu, kita pelbagaikan doa mengikut sunnah kita. Pastikan dia daripada sunnah lah. Okey. Baik, dalil untuk dibacakan bacaan di atas adalah pertama hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca pada 2 rakaat fajar qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Dalil yang kedua hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membaca dalam 2 rakaat fajar. Pada rakaat pertama qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna bir rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Itu ayat panjang dia lah. Ayat yang kedua, rakaat kedua baca falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi wa syahada bi anna muslimun. Dalam riwayat Imam Muslim, rakaat kedua baca qul ya ahlal kitab ta'ala ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Okey, bolehlah pilih ayat-ayat mana yang kita nak baca. Tapi kalau kita tak mampu baca panjang ni pun, kita baca qul ya qul Allah pun dah okey. Qul ya qul Allah pun hadis Aisyah Nabi baca pendek benar sampai Aisyah kata sempat kau dok baca Fatihah ni. Maknanya terlalu singkat pendek. Jadi kita boleh meraihkan keperluan masyarakat hari ini. Kalau kita nak salat qabliyah subuh, kita baca pendek-pendek je qabliyah subuh. Jangan kita pergi panjangkan sunat qabliyah subuh, baca subuh. Yang bantai fardu subuh lagi pendek daripada salat sunat subuh. Janganlah. Pendekkan yang sunat, jaga yang panjang, jaga fardu tu. Baik, perihal yang kelima dalam bab sunat ni, disunatkan ittija', berbaring ke sebelah kanan setelah melaksanakan solat sunat fajar. Bila Nabi ni solat di rumah, lepas qabliyah subuh, Nabi sempat baring dulu sekejap. Bukan tidur, baring ni maknanya Nabi menyandarkan, menyandarkan tubuhnya ke lantai. Maknanya berebahkan. Relax. Pasal Nabi dia kan kayak mulai dia panjang. Lepas tu sambung pula dengan subuh, qabliyah subuh. Lepas tu dia rehatlah sekejap. Dan ini menunjukkan Nabi ada masa antara qabliyah subuh dengan subuh tu sendiri. Kita ni sampai tak ada masa, cepat nampak kita ni. Adalah masa kita pun pendek, nak pergi kerja lagi dan seumpama dengannya. Siapa yang duduk di Sabah dan Sarawak untunglah. Sebab antara azan subuh dengan nak pergi kerja tu jauh masa. Dia boleh kalau nak mengaji kau, nak kuliah kau, nak bergapo kau, masa dia panjang. Kita pukul 7 dah syuruk dah. Pukul 6.30 masa baru subuh baru boleh sembahyang. So lapu diri pula dah. Pancekak di office pukul 8. Jadi cepat kelang kabut. Pergi sekolah pula 7.30 lagi cepat. Jadi tak sempat nak solat qabliyah. Nabi kita bukan setakat sempat sembahyang sunat, sempat baring lagi. Dalilnya Aisyah radhiyallahu anha kata Nabi sallallahu alaihi wasallam
Biasanya jika selesai solat 2 rakaat fajar, baginda berbaring sebelah kanan. Nabi pusing, belah kanan baring. Kita kalau buat lagu tu terlepas mai subuh itu. Ataupun kalau buat macam tu tidur terus. Kalau ngantuk tidur pula, ngantuk tidur lagi. Baik. Dalil yang kedua, hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa jika selesai solat 2 rakaat fajar, jika aku kebetulan terbangun, baginda berbicara denganku, kalau tidak baginda berbaring. Ittija' ni maknanya membaringkan tubuh lah, diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan memang sunat macam tu secara mutlak setelah solat fajar. Jadi duduk mana pun, duduk rumah, duduk masjid pun lepas salam boleh kita rebahkan diri. Kalau buat begitu belaka, payah juga kan. Tapi ini sebahagian, kata kebanyakan ulama kata hadis ni menunjukkan memang sunat untuk berbaring selepas daripada salat qabliyah subuh. Ini adalah pendapat kebanyakan para ulama sesuai dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha tadi. Di antara para sahabat yang mengamalkan dan memfatwakannya ialah Abu Musa al-Ash'ari, Rafi' bin Khadij, Anas bin Malik dan Abi Hurairah radhiyallahu anhum. Pendapat ini juga dipilih oleh Ibnu Sirin, Urwah dan para fuqaha yang 7 rahimahumullah. Ada yang mengatakan disunatkan bagi orang yang salat malam dengan panjang untuk beristirahat dengan ittija' ini. Ada yang kata boleh bagi orang duduk buat program apa tu, beristirahat. Dia kata apa? Dengan ittija'. Lepas daripada habis sembahyang tu boleh. Bagi orang yang solat malam. Ada kata mutlak, tak solat malam pun dia memang boleh lepas qabliyah subuh baring sekejap, padahal tadi dia baru bangun tidur. Jadi ada pendapat kata secara mutlak. Ada pendapat kata boleh untuk orang yang pergi, dia bangun dah solat malam, dia letih hangat, dia pun rehat sekejap, dia tidur. Dia rehat baring sekejap. Ada yang kata macam tu. Dan pendapat inilah yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Maknanya tujuan pendapat tu untuk merehatkan tubuh kalau dia bangun solat malam. Pendapat pertama adalah pendapat yang lebih kuat, yang ini secara mutlak. Kalau kekuatan secara mutlak tu maknanya kita mari pukul berapa pun lepas daripada qabliyah subuh, kita boleh untuk menyandarkan tubuh. Jadi kat masjid kita tak boleh nak buat masjid kita ni. Masjid kita tak padan nak baring pasal baru duduk kejap qomat terus. Sebab kita cepatkan qomat sembahyang subuh ni. Tak salah dah, sebab itulah keperluan kita pada masa ini. Tapi siapa yang miss apa tu qabliyah tu, dia boleh qada lah pada waktu lain. Kalaupun dia jagalah adjust lah timing dia tu biar sempat juga solat qabliyah subuh sebelum daripada dia solat fardu. Baik. Disunahkan untuk menyegerakan solat fajar, itu pada waktu ghalas di awalnya, dan ini pendapat majoriti ulama. Jadi betul dah lah kalau kita tak tunggu pun, sebab nak tunggu lama sangat tak boleh. Kalau tunggu lama sikit tu mungkin 20 minit okey lagi lah. Kalau tunggu terlebih lama, itu lain daripada sunnah. Nabi ni sallallahu alaihi wasallam, sunat dia mengawalkan solat subuh sehingga Nabi solat pada waktu masih lagi gelap. Dan ini pendapat majoriti ulama. Dalilnya hadis Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, dahulu para wanita beriman mengikuti salat fajar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil memakai kain-kain. Kemudian mereka pulang ke rumah mereka dalam keadaan mereka tidak dikenali, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat pada saat keadaan masih gelap. Jadi itu kalau kita nak salat subuh pun gelap, qabliyah tu pun jangan lama-lama lah. Hadis yang kedua, hadis Jabir radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya salat subuh pada waktu suasana masih gelap. Masih gelap tak keluar, baru keluar fajar baru Nabi dah salat. Salat di awal waktu masih lagi gelap. Adapun hadis Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu secara marfu', tunggulah sampai langit menguning untuk melakukan salat fajar kerana ia pahalanya lebih utama. Ada yang memaksudkan panjangkan di sini bukan memanjangkan waktu mula salat.
Waktunya panjang di sini maknanya dia solat sampai waktu dia cerah. Lamanya solat. Ada yang mengatakan bahawa memanjangkan itu maksud memanjangkan bacaan sampai langit menguning. Ada yang juga mengatakan hadis tersebut mansukh, terhapus hukumnya. Dan ada yang mengatakan maksudnya mengakhirkan salat yang benar-benar jelas bahawa fajar telah terbit dan tidak ada lagi keraguan. So itu beberapa perkara yang ada pada sunat qabliyah subuh, disebut pahalanya, fadilatnya dan tuntutannya. Kita pergi kepada bab yang seterusnya, sunnah dalam berangkat ke masjid. Dalam berangkat masjid ada juga beberapa sunnah lain. Okey. Dia apa yang sunat? Kita tahu solat fajar, solat malam, solat pertama dalam satu hari. Di mana seorang lelaki berangkat ke masjid untuk melaksanakannya. Kalau dia solat di rumah dah, dia tak juga pergi masjid untuk solat fardu. Maka dalam hal berangkat ke masjid, terdapat beberapa sunnah yang disunnahkan. Beberapa perkara yang disunnahkan. Apa dia? Okay. Yang pertama, pergi awal masjid. Dua azan, pergi awal. Jadi insya-Allah kalau kita ni mengamalkan macam tu, ringanlah bagi kita untuk mengistiqamahkan dia. Dan sunat kita berangkat ke masjid ni, sunat pergi segera cepat, jangan tangguh-tangguh. Sehingga Nabi SAW kata, andai kata mereka mengetahui pahala yang terdapat dalam tahjir, nescaya mereka akan datang saling berlumba-lumba. Makna tahjir adalah bersegera untuk solat. Kalau dia orang tahu apa yang Allah Ta'ala sediakan, Allah Ta'ala sediakan apa yang ganjaran besar, pahala yang terdapat dalam tahjir itu, pergi awal ke masjid ni, nescaya mereka akan saling berlumba-lumba pergi ke masjid. Orang-orang salih terdahulu, yakni golongan salaf, bersungguh-sungguh untuk bersegera mendatangi salat. Sa'id ibn al-Musayyib berkata, tidaklah seorang muazzin mengumandangkan azan sejak 30 tahun, melainkan aku sudah berada di masjid. Allahu Akbar. Hebat. Bukan 30 hari tuan-tuan, bukan 30 bulan, 30 tahun. 30 tahun. Orang tak tengok dia solat di rumah, ataupun dia kata waktu Bilal mengazankan atau Bilal melaungkan azan, dia duduk situ dah di masjid selama 30 tahun. Hebat, hebat. Jadi sunnah kita pergi awal ke masjid. Selain daripada kita nak qabliyah tu, pergi awal masjid tu pun sunnah. So kalau automatik kita pergi awal ke masjid, kita solat qabliyah di masjid lah. Kan? Kalau masjid kita jauh lagilah, kena mari awal sebelum daripada imam takbir kita dah datang kan, tidak, tak adalah nak Jumaat sebagai payah. Jadi kita pergi awal masjid, dapat fadilat pergi awal dan dapat juga fadilat solat qabliyah tu. Kemudian keluar rumah dalam keadaan telah bersuci, agar setiap langkahnya dicatat pahala. Kalau keluar rumah sunat dia, kita nak keluar sembahyang subuh, sembahyang, ambil sembahyang siap-siap di rumah. Kerana kita keluar tu dalam keadaan kita nak pergi solat. Bukan kata kita keluar dalam mamai, pergi sapa ambil sembahyang di masjid dan sebagainya. Jadi sunnahnya ialah Nabi mengajar kita agar keluar daripada rumah dalam keadaan bersuci. Bagaimana Nabi SAW bersabda dalam riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, salat seorang lelaki bersama jemaah lebih baik daripada salatnya di rumahnya atau di pasar raya 20 sekian darjat. Hal itu jika dia berwuduk dan memperbaguskan wuduknya, kemudian dia berangkat ke masjid semata-mata untuk salat dan ingin salat, maka tidaklah dia melangkah dengan satu langkah, melainkan diangkat untuknya satu darjat dan dihilangkan darinya satu kesalahan sehingga dia masuk masjid. Apabila dia telah masuk masjid, maka dia berada dalam salat selama salatlah yang menahannya. Orang pergi awal ke masjid ni dapat kelebihan, walaupun dia tak salat, dia tunggu
dia apa tadi kita nak sebut tadi? Kemudian dia berwuduk baca hadis balik. Salat seorang lelaki bersama jamaah lebih baik dari salat di rumahnya atau di pasarnya 20 sekian darjat. Hal itu jika dia berwuduk atau memperbaguskan wuduknya, kemudian dia berangkat ke masjid semata-mata untuk salat dan ingin salat, maka tidaklah dia melangkah satu langkah, melainkan akan diangkat untuknya satu darjat dan dihilangkan darinya satu kesalahan. Sehingga dia masuk masjid, dia jalan-jalan, pergi juga, maka langkah dia tu membuahkan pahala dan menghapuskan dosa. Jika dia telah masuk masjid, maka dia berada dalam salat sehingga salatlah yang menahannya. Bila kita pergi awal ke masjid, kita duduk je tunggu salat, pun dapat pahala seperti orang salat. Pasal kita tunggu. Para malaikat akan mendoakan kepada seseorang di antara kalian selama ia berada di tempat duduknya yang dia salat padanya. Dan mereka berkata, Ya Allah rahmatilah dia, Ya Allah ampunilah dia, Ya Allah terimalah taubatnya selama dia tidak menyakiti dan berhadas padanya. Sunat yang kedua pergi awal. Sunat yang ketiga pergi ke masjid ni, keluar rumah menuju tempat solat dengan tenang dan berwibawa. Jangan pergi gopoh. Kita pergi tenang-tenang. Tenang tu satu sunnah. Duduk tenang-tenang tu sebagai satu sunnah. Sebagaimana hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, jika kalian mendengar iqamah, maksud dia dah ni, terjemahan dia. Jika kalian mendengar iqamah, maka berjalanlah menuju salat dalam keadaan tenang dan penuh wibawa. Janganlah tergesa-gesa ke keadaan apa yang kalian dapati, maka salatlah, dan apa yang tertinggal maka sempurnakanlah. Nanti sunnah. Habis rugi, tenang wal waqar. Waqar ni berbawa. Jangan duduk gopo-gapa, lari kejar-kejar nak pergi. Masuklah dalam keadaan tenang untuk kita masuk dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, jika telah dikumandangkan iqamah untuk salat, maka janganlah kamu mendatanginya dalam keadaan tergesa-gesa. Datangilah salat itu dalam keadaan tenang. Apapun kalian dapati, maka salatlah dengan keadaan itu, dan apa yang tertinggal maka sempurnakanlah. Kerana sesungguhnya seorang jika dia sedang menuju salat, maka ia di dalam salat. Al-Imam Nawawi rahimahullah berkata, sakinah adalah tenang dalam gerakan dan meninggalkan perbuatan sia-sia. Adapun waqar adalah wibawa seperti menundukkan pandangan, merendahkan suara dan tidak banyak melirik dengan anak mata. Kemudian sunnah bila masuk masjid juga. Pasal nak pergi ke masjid, ada pula sunnah nak masuk salat di qabliyah pula. Okey. Sunat nak masuk masjid pula. Apa dia sunnah dia? Mendahulukan kaki kanan ketika masuk ke masjid dan mendahulukan kaki kiri kerana ketika mana keluar daripada masjid. Dan perkara ni sesuai dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dia suka mendahulukan yang kanan dalam apa jua aspek dia. Mendahulukan yang kanan dalam apa jua aspek kehidupan yang baik. Sebab tu Nabi mendahulukan kaki kanannya apabila melangkah ke masjid. Jadi kaedahnya, hal-hal yang termasuk perkara mulia diusahakan atau disunnahkan untuk memulai bahagian kanan, dan hal-hal yang termasuk perkara di luar itu maka disunnahkan dimulai dengan bahagian kiri. Macam nak makan, tangan kanan. Nak basuh kecil, nak buang air, basuh dengan tangan kiri. Jadi pasal apa? Kanan ni mulia. Kiri ni taklah sama mulia dengan yang kanan tu. Kerana Nabi SAW dia suka amalan dia belah kanan. Baik, yang ketiga, bersama dengan masuk langkah tu,
boleh baca doa masuk masjid dan keluar masjid pun dapat sunnah lain dah. Apa dia doa dia? Pendek sahaja. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Masuklah masjid. Nak keluar, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Keluarlah daripada masjid. Jadi perkara-perkara macam tu kita tengok simpel ya. Mudah, tapi rupanya merupakan salah satu daripada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai ke masjid, ada sunat lain pula, iaitulah sunat tahiyatul masjid. Jika seorang datang lebih awal untuk salat, disunnahkan untuk tidak duduk terlebih dahulu sebelum dia salat sunat 2 rakaat. Hal ini sebagaimana hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah dia duduk sebelum salat 2 rakaat. Jadi kita ada 2 rakaat ni panggil 2 rakaat qabliyah. 2 rakaat dia panggil 2 rakaat tahiyatul masjid. Bukan rakaat qabliyah. Tahiyat ni penghormatan, macam bagi salam lah. Yang semasjid nak bagi salam ke Allah tak ada. Macam tu bagi salam tu dengan salat tahiyatul masjid. Baik, salat tahiyatul masjid dapat dicukupi oleh salat sunat qabliyah. Contohnya kita masuk, kita nak salat tahiyat masjid ke kita nak salat qabliyah zuhur. Maka boleh kita salat qabliyah zuhur, dalam masa yang sama kita niatkan pahala juga untuk salat tahiyatul masjid. Mana boleh termasuk qabliyah tu dalam tahiyatul masjid. Atau sebaliknya, tahiyatul masjid masuk di bawah qabliyah. Jadi kalau kita sapa-sapa, aku tak sembahyang tahiyatul masjid, lepas tu main lagi qabliyah subuh. Allahu akbar, sunat qabliyah subuh, maka itulah juga dipanggil qabliyah atau tahiyatul masjid dia. Faham tak? Okay. Begitupun juga dengan salat duha, ketika dia masuk masjid pada waktu duha, atau salat witir dia melakukannya di masjid, atau salat fardu. Kerana tujuan dari salat tahiyatul masjid adalah tidak duduk sebelum salat terlebih dahulu. Kerana hal itu termasuk memakmurkan masjid dengan salat agar masjid-masjid tidak didatangi tanpa salat. Baik, disunnahkan juga bagi lelaki, panjang sikit ni. Ada berapa surat lagi ni? Ada sikit lagi. Baik, disunnahkan bagi kaum lelaki untuk bersegera menuju saf pertama. Pergi awal masjid boleh pahala lain, jalan ke masjid boleh pahala lain. Jumpa pula nak tahiyatul masjid dapat pahala pula. Tiba-tiba datang orang qomat, orang pun mari nak buat saf. Kita bersegera pergi ke saf yang pertama, pahala lain pula. Kerana ia adalah saf yang terbaik. Adapun bagi kaum wanita, saf yang paling baik adalah paling akhir. Orang wanita duduk belakang lebih baik daripada duduk depan. Orang lelaki duduk depan lebih baik daripada duduk di belakang. Hal ini berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saf yang terbaik bagi kaum lelaki adalah paling depan dan yang terburuk adalah yang paling akhir. Salat saf yang paling baik untuk kaum wanita pula sebaliknya, yang paling akhir adalah yang paling baik, yang paling buruk adalah paling maju di depan. Maksud yang terbaik adalah orang yang paling banyak keutamaan dan pahalanya. Dan maksud yang terburuk adalah yang paling sedikit keutamaan dan pahalanya. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah jika laki-laki atau wanita salat secara berjamaah dan tidak ada penghalang antara mereka baik dinding atau lainnya, oleh kerana itu yang paling baik bagi wanita adalah yang paling belakang, kerana hal itu lebih jauh bagi mereka dari pandangan mana dia? Maksud yang terbaik adalah paling banyak keutamaan dan yang terburuk adalah paling sedikit keutamaan pahala. Jadi soft tu. Okey? Yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah jika laki-laki dan wanita salat secara berjamaah dan tidak ada penghalang di antara mereka, baik dinding atau lainnya, oleh kerana itu yang paling baik bagi wanita adalah yang paling belakang, kerana hal itu lebih jauh bagi mereka dari pandangan kaum laki-laki.
Adapun jika di antara mereka terdapat penghalang seperti dinding atau lainnya seperti ada di masjid-masjid kita sekarang ini dengan dikhususkan tempat salat untuk kaum wanita, maka dalam keadaan itu yang terbaik bagi wanita pun adalah yang paling depan. Inilah yang pendapat yang dikemukakan oleh Syekh bin Baz. Jadi paling jauh tu, paling belakang kerana nak menjauhkan dia dengan lelaki. Tapi kalau dah ada dinding tabir, wanita boleh saja solat di saf yang lebih dekat dengan imam ni. Kalaupun dia sebelah-sebelah pun boleh juga, sebab dah ada penghadang. Pendapat ini yang dikemukakan oleh Syekh bin Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumallah kerana tidak ada adanya illah ataupun sebab dekatnya mereka dengan kaum lelaki. Dan hukum berporos bersama, hukum beredar bersama illahnya. Jadi illah dia adalah tak nak bagi dekat dengan lelaki. Jadi kalau kenapa wanita diakhirkan saf dia sebab tak nak bagi dekat dengan lelaki. Tapi kalau dah ada dinding, maka hukum tu boleh saja dia pergi depan. Hal ini juga kerana keutamaan saf pertama bersifat umum dalam sejumlah hadis, di antaranya hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Nabi tak bagi tahu lelaki je, orang perempuan pun termasuk dalam keutamaan kejar saf yang pertama. Jadi saf pertama bagi wanita dibolehkan andai dia dah ada penghadang. Penghadang tu tak semestinya tabir macam ni gini dah, terpulanglah pada masing-masing. Nak buat dengan kayu, nak buat dengan kaca, nak buat dengan kain, itu terpulanglah. Tak ada masalah selama dia menghalang antara lelaki dan juga perempuan. Baik. Jadi ni nak sebutnya betapa fadilat azan dan saf pertama tu besar. Kalaulah mereka tak dapat dalam hadis, tidak mampu mereka dapatkannya melainkan dengan mengundi, nescaya mereka akan mengundi. Besarnya fadilat saf pertama ni. Jadi kalau kita pergi sembahyang subuh, cari saf pertama, alhamdulillah. Saya kadang-kadang kita tengok kita ni kadang-kadang keluar lambat, cari masjid mana yang sembahyang dia qomat dia lambat sikit supaya kita sempat bertakbir dengan imam. Kadang-kadang kita sempat lagi saf yang pertama pun sempat. Kita cari masjid-masjid ada keutamaan macam tu. Tapi kalau masjid tu dia besar, masjid Jami' orang beribu, kita dapat saf yang pertama, itu lebih baiklah. Itu lebih baik. Jadi dalam ni nak menunjukkan kelebihan saf pertama. Adapun hadis tu masih lagi berbaki soal kalaulah dia tahu antara solat subuh dengan isyak macam mana pahala dia, dan secara mereka akan datang walaupun dalam keadaan merangkak sakit tu, kena mari lagi pasal besarnya pahala. Dan yang ketiga hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, di dalamnya disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami secara bersabda, tidakkah kalian membuat saf sebagaimana malaikat membuat saf di sisi Tuhan mereka? Kami pun menjawab, hai Rasulullah, bagaimana malaikat buat saf di sisi Tuhan? Baginda bersabda, mereka menyempurnakan saf pertama dan mereka merapatkan saf. Dari hadis ini juga diambil pelajaran sunnahnya merapatkan saf. Jadi Al-Imam Nawawi rahimahullah kata disunatkan saf pertama, kemudian yang setelahnya sampai akhir. Hukum ini berlaku untuk saf kaum lelaki pada semua keadaan. Begitu pun untuk kaum wanita yang salat berjamaah tanpa kaum lelaki. Adapun jiwa kaum wanita, jika kaum wanita salat berjamaah bersama kaum lelaki dan di antara mereka tidak ada penghalang, maka saf yang terbaik untuk kaum wanita adalah yang paling belakang. Berdasarkan hadis yang kita dah baca tadi. Baik, yang ke-8, yang ni mungkin sunnah yang jarang kita faham ataupun kita faham lagu lain. Apa dia? Disunnahkan untuk makmum dekat dengan posisi imam. Yang utama bagi makmum setelah dia duduk saf pertama pun, dalam saf yang pertama ni, mana paling baik sekali? Ya, paling dekat dengan imam. Paling dekat dengan imam. Jadi kalau boleh kita usaha sikit biar makmum ni solat dekat dengan imam. Hal ini ditunjukkan oleh hadis Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya berada di dekat denganku orang yang sudah baligh dan berakal di antara kalian. Dalam hadis ini terkandung dalil bahawa dekat dengan imam adalah hal yang dianjurkan dari sisi mana pun. Okey. Jadi kesimpulannya,
kita mohon kepada Allah agar Allah berkenan menjadikan kita termasuk orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan menjauhi serta meninggalkan bid'ah. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa di atas semua itu. Alhamdulillah. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu beberapa sunnah yang kita boleh buat. Bila kita baca, kita tahu ni, kita boleh amalkanlah. Kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kefahaman kepada kita dan menjadikan kita orang yang dekat dengan Al-Quran dan dekat dengan sunnah serta beramal dengan ajaran Nabi dan diajarkan oleh para sahabat setelah daripada Nabi. Wallahu ta'ala alam. Kita berhenti setakat tu. Apa yang baik dari Allah, yang tidak baik dari kelemahan saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.